Reformasi! Reformasi! Terima kasih kepada Bakar. Terima kasih bagi si Merasa yang baru sahaja berucap tadi, teman saya bersama dalam Biro Politik Keadilan. Saya hormati Saudara Samuel Raj tadi berceramah di Lembah Subang juga. Haji Jess selaku pengarah pilihan raya, dan tak lupa juga pasukan keselamatan pihak PDRM khusus daripada Balai Polis Petaling yang turut sama memastikan kita selamat insya-Allah pada malam ini. Hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan dari Taman Tanyulai khususnya, di Lembah Pantai secara amnya, Assalamualaikum. Saudara-saudari gelai, Vanakkam, dan teman-teman khusus masyarakat Cina, Pangyomen, Tajahau. Sama sekali saya ucapkan terima kasih. See, it's always great to be the last speaker because then you have nothing else to say. Jadi, saya fikir perkara pertama yang saya ingin bangkitkan di sini mungkin sebagai penambahan kepada apa yang telah Habib Siva dan teman-teman lain sebut adalah bagaimana kita sekarang ini berada dalam a crucial moment in history. You see, Habib Siva rasa lupa sebut satu perkara. Ada sekali 5 tahun 3 bulan yang berlangsung selang masa sebelum pilihan raya diadakan tahun 1969. Ketika itu semasa Malaysia di bawah pentadbiran Majlis Gerakan Negara. So it was a very different, very unique moment in history. You had 5 years and 3 months pass by before elections was held. I wasn't born yet, so most of you who might be there at the time would know. Tapi sekarang ini yang saya nak bangkitkan bukan isu, ya, kita sekarang melihat Dato' Seri Najib tak lama lagi expired lah macam saya. Gonna be expired. Ya, kerana dia diberi mandat 5 tahun, tuan-tuan perempuan. Yang lebih penting, kita wajib dapat a fresh mandate because bila dah parlimen itu bubar, iaitu secara automatik 30 April kali ini. Dahulunya 28 April semasa saya angkat sumpah 5 tahun dulu. Tapi kerana 29 April jatuh pada hari Ahad, maka automatically Monday, the Monday April will be the day the parliament automatically dissolves. Tapi ada triknya, you kena faham. Kerana lepas bubar, ahli-ahli parlimen pembangkang, ahli-ahli parlimen biasa tak dapat gaji. Perdana Menteri dan Kabinet, dia dapat gaji bawah kerajaan sementara. Jadi bagi kami ini sebagai macam sudah jatuh ditimpa tangga. Okey, kerana sudahlah mereka guna semua agensi dalam negara ini. SPR tu pasal kadang-kadang macam parti komponen barisan lah, kadang-kadang. Jadi seolah-olah semua agensi media dia nak kawal. Dari segi pihak polis pun dipolitikkan, ya, banyak kali dipolitikkan. Dan saya ada tunjuk contoh-contoh yang jelas. Ini pun sampai mereka masih bergaji sehingga ke akhirnya. So can you imagine, we are paying them to incur more deficit on our economy. Inilah yang bermaksud bila disebut, ya, power corrupts, absolute power corrupts absolutely. You're talking about more than 5 decades. More than 5 decades of the same party being in power. Jadi tentunya bukan menjadi sesuatu yang mereka terima secara baik. Kritikan itu mereka tak boleh terima kerana tak biasa dalam sejarah hidup Barisan Nasional. Jadi pada saya, bila kita faham konteks, inilah pilihan raya yang paling bersejarah buat rakyat Malaysia, buat masa depan kita. Kerana ini mungkin peluang kita untuk memilih perubahan, memilih masa depan yang lebih baik untuk semua. So because of that, you must understand this is the mother of all elections. Bukan sahaja saya yang sebut, Timbalan Presiden UMNO Dato' Tan Sri Muhyiddin Yassin pun sebut inilah ibu segala pilihan raya. Dan kerana itu saya ingin katakan, bilalah mandat sudah berakhir, yang menjadi kekecewaan bila kami desak berkali-kali. Dan bukan kita desak nak media ini sekadar-kadar untuk cuba mengguna pakai, tapi kita nak bagi tahu tentang kejayaan negeri Pakatan.
Saya nak bawa satu sejarah penting tentang utusan Malaysia. Sekarang ni utusan Malaysia terkenal because it has lost 6 or 7 lawsuits. They have actually slandered Malays, Indians and Chinese. Jadi satu bahan fitnah satu Malaysia. Itulah utusan Malaysia namanya sekarang. Tapi dahulu, you see, when it came to being, it was utusan Melayu namanya. Dan bila utusan Melayu ini beroperasi, dia tidak dimiliki oleh mana-mana parti. So in the 60s, when there was a suggestion that UMNO would take over utusan Melayu, the editors, the journalists staged a huge demonstration. Because to them, once a party takes over a paper, a mainstream media, dia menjadi organ parti, bukannya organ dan suara rakyat. Jadi kerana itu, kita bukan cakap saja, kita bukan janji saja. Saya tahun lepas, saya telah menyiapkan bersama beberapa orang peguam satu rang undang-undang untuk mansuhkan Akta Pencetakan dan Penerbitan, The Printing Process and Publications Act, to be abolished, digantikan dengan satu Suruhanjaya Media seperti di United Kingdom. Ini berlaku supaya apa pun kita tak boleh tolak. Setengah surat khabar mungkin sokong MCA, setengah mungkin sokong MIC, tapi kena adil, kena pastikan semua suara dapat dibaca, ditonton oleh rakyat. Kami keluar, saya pun keluar televisyen, tapi dia ambil muka yang paling buruk lah. Tengah berkerut atau tengah stres, itu ditunjuk. Kemudian bila saya mula berkata-kata, tak dengar apa-apa. Kalau orang Melayu dia kata kumat kamit, okey? Dan keluarlah pengacara menyatakan pembangkang Wahid Nurul Izzah telah memfitnah sekali lagi kerajaan yang kita sayangi, Datuk Seri Najib Tun Razak. Inilah kerja pembangkang, pengkhianat, etc. etc. Jadi ini masalahnya. Dan kerana itu pada saya, kita dalam Pakatan Rakyat, kita dah siapkan bil. Saya tahu saya pembangkang, maksudnya kita menang 10 daripada 11 kerusi di wilayah. Itu pun you still lose at the federal level. You still cannot control, cannot force the mayor to do his job, because they are under the rubric of Barisan Nasional. So because of that, apapun yang saya fikir, peluang 5 tahun dalam parlimen, walaupun orang kata duit kita dinafikan 2 juta, jangan main. 2 juta ringgit seharusnya ahli parlimen dapat untuk beri bantuan projek-projek kebajikan, dia bagi pada BN. You should ask the right honourable minister, Senator Datuk Raja Nongchi, what have you done with the 2 million ringgit given to you? You see, semua ini harus dia dijelaskan secara terbuka kepada rakyat, supaya baru mereka rasa duit kita ini dijaga dengan baik. Tapi tak dijelaskan. Dan dalam jawapan parlimen, kerajaan menyebut jawapan Datuk Seri Nazri Aziz, the Prime Minister can do anything he wants with the money. He can deny whoever he wants the money because it is his money. Ini jawapan daripada Menteri dalam di Jabatan Perdana Menteri menjaga parlimen. Jadi semua ini menunjukkan lagi betapa keangkuhan itu berlangsung. Tak cukup dengan itu, kita juga siapkan. Kita dari segi anggota keselamatan, saya berkali-kali saya nak bagi tahu kerana keselamatan ini menjadi kebimbangan semua kita. Bila kita kata kita benci, no, we hate that the Minister of Home Affairs is politicizing our security, politicizing the police, politicizing defense. It is because it will jeopardize our safety. 2 tanah polis yang terutama di lembah pantai, pihak polis yang ada boleh periksa dan maklum pada saya sendiri. Kerana saya dapat maklumat pun daripada polis. Kena faham, polis ramai yang menyokong kita. Kerana satu persatu ditunjukkan secara konsisten, kita perjuangkan agar mereka dapat gaji yang lebih, supaya mereka dapat dilatih dengan baik dan jangan dipaksa buat kerja-kerja untuk UMNO. Jadi kita faham tugasan haruslah berkhidmat untuk rakyat. Maka 2 tanah utama, tanah polis dipanggil tanah institusi, satu di Bukit Persekutuan Federal Hill pada awalnya.
mahu diberikan 2/3 tanah untuk dibangunkan oleh pemaju Senator Datuk Datin nama masyhur Mariani Yit, Ketua Wanita UMNO Bukit Bintang. So not just the Ketua Wanita UMNO Nasional, you see, also the Ketua Wanita UMNO Bukit Bintang also buat something lah. Okay? Jadi 2/3 nak buat kondominium. Jadi penduduk di situ bantah, ambil kes, file di mahkamah. Kerana apa? Tanah polis, tanah institusi hanya boleh digunakan untuk kuartus polis, balai polis. It is meant for them. How can you commercialize and give it to an UMNO crony? Itu satu, kita bantah. Akhirnya terpaksa mereka batal. Mereka ambillah IPD, Ibu Pejabat Daerah Polis Brickfields. Saya dah sebut, sudah jatuh ditimpa tangga. You see, so we fought very hard. Bukit Persekutuan nak dapatkan tanah untuk polis. Tiba-tiba di IPD Brickfields kita lawan, kita kata macam mana boleh. Itu antara IPD yang menjadi kebanggaan PDRM, because it is big, you know, it's where they stay. It's been there for almost 30 years. But you have to understand, you see, this is theirs. It belongs to PDRM. What do? You give it so that Datin Mariani Yit can redevelop. Dan saya rujuk ini keputusan kabinet, termasuklah Datuk Seri Hishamuddin Hussein On. So I must inform you, can you imagine, demolished. Jadi di Brickfields tu, kalau siapa-siapa pergi, yang cepat apa? Yang cepat saman kereta yang park illegally. Bila bercakap depan saya, kalau ada kes ragut, nak pergi balai polis pun ada polis beat yang tak mencukupi. You know, Brickfields is a highly dense area. So for me, it does a disservice to the locals when you want to give. You call the Prime Minister of India, Manmohan Singh, to come to officiate Little India, but you take away the basic necessities, the facilities that are needed by the local community. Jadi apa guna? Kita guna kata, oh, Little India nak bagi penghargaan satu Malaysia. Tapi pada hakikatnya, bukan sahaja Ibu Pejabat Daerah Polis diambil. Jalan dua hala. Kalau dulu, before Deepavali, you can park lah, you know, buy some stuff. Sekarang nak park macam mana? Only one way. One way street. And there's also the Malaysian Association of the Blind. There's also rumah ibadat, Church di Fatimah, tidak? Masjid yang ada berdekatan, sekolah di Sultan Abdul Samad. So you must understand, leaders, you see, it is time, especially this election, we want to get a listening government, not a government that continuously asks you to listen. Wait. 7 times. No, wait, 7 times. I only said 3. Listen. No, seriously, this is a problem. You see, bila dah lama dia tak faham, dia tak meneliti, tak dekat dengan rakyat, tak tahu bahawa zaman sudah berubah. Now, the next issue, because I have been labelled a traitor. You know, and every single thing you criticize, you are a traitor. You know, treacherous to the nation, dangerous, danger to internal security of Malaysia, all those things lah. So I want to show you a clip. Yeah, this is on Lahad Datu. Dan pada ketika ini adalah kenyataan, ya, saya ambil utusan Malaysia, nak tunjuk utusan Malaysia pun pada ahli UMNO boleh tipu kadang-kadang. Jadi ini berita pada 17 Februari 2013. Jadi dalam utusan Malaysia tentang pencerobohan di Sabah. Tajuk dia apa? Penceroboh di Sabah bukan pengganas. Okey? Hasil perisikan mendapati kumpulan orang asing bersenjata api yang menceroboh pantai Tanduo bukan pengganas dan tidak pernah terlibat dalam sebarang aktiviti keganasan. Ini bukan saya kata, ini menurut Menteri Dalam Negeri. Perbincangan sedang dilakukan, ya, dengan kumpulan penyokong Kesultanan Sulu. Jadi saya nak sebut, this happened a couple of days, ya. After that, of course, the killings took place. Dan pada kami dalam Pakatan Rakyat, without compromise, you know, without any exception, we are fully in support of our troops, whether daripada Angkatan Tentera Malaysia ataupun PDRM. Tapi ada perbezaan bila kita mengkritik Menteri Dalam Negeri, because kenyataan sebegini yang memungkinkan nyawa, ya, anggota PDRM dan juga ATF berkorban. Of course, you at the very least
heed our call, have an emergency parliamentary session to discuss what are the causes, why you made the mistake in announcing such an issue, downplaying it, whatever, and find solutions together. Jadi itulah bermaksud semangat bipartisan. Saya boleh kata semangat bipartisan sama ada dalam isu Sri Lanka, isu Palestin. Kita boleh bersama, ini kan pula keselamatan dalam Malaysia, dalam negara kita yang tercinta. Jadi saya nak bagi tahu, bila kita mendapat khabar Dr. Sri Anwar difitnah, diserang, saudara Ken Chua diserang, kita kata if you have an issue with us, you can rightly charge us in court. Well, Ken Chua has been charged in court, but do you know these goons, these UMNO members, these Perkasa members have been attacking him wherever he goes, in all the vicinities, whether the north of Malaysia or south of Malaysia. Dan ini tak boleh kita terima. Kenapa? Kalau orang kita tangkapan atas arahan itu berlaku serta-merta, tak sempat cakap dah tangkap dah. Tapi bila bercakap tentang Ibrahim Ali, you can threaten, you can insult other religions, but nothing happens to you. And then when you ask the AG, who is also the advisor to the Prime Minister, he will say, ya, tapi belum bakar lagi. Kita tunggu dulu, bila aksi itu dilakukan, barulah kita menangkap. Inilah satu lagi keadilan ala satu Malaysia bawah Najib Tun Razak. But this is serious, you see, because you must ensure everyone in Malaysia, you are equal under Malaysian law. Itu dia. Tak boleh ada setengah orang kita beri pengecualian. Itu saja. Kita minta agar keadilan berlaku, dilaksanakan. Yang membimbang saya, bila saya pergi ke Kelantan, ada juga seorang individu. He threatened to kill, and he said he will gladly kill Tuan Guru Mir Aziz, the MD of Kelantan. His name is there, you know, his picture is there. Until today, nothing, no action has been taken against him. So, I must tell you, we need to implement reforms. Dan pada kami, komitmen ini tak boleh kita cakap tentang ekonomi saja. Kita committed dalam segi nak membantu. Sudah tiba masanya kita tak mengikut warna kulit. Jadi kami dilabel anti Melayu, tak sokong orang Melayu, nak buang hak Melayu. Saya kata perlembagaan persekutuan kita junjung. Jadi kedudukan istimewa orang Melayu, ya, itu termaktub. Tapi adakah ini bermaksud kalau kemiskinan itu dialami sengsaranya orang India dan Cina, Kadazan, dusun, kalau ada orang Bajar di Sabah Sarawak, orang asli, kita biar? Of course not. Any religion would tell you would have. It is incumbent on the government to help them, to ensure that they are protected and defended. Jadi itulah prinsip yang kita pegang, mengikut keperluan. Dan secara nyata pada saya, sekarang ini sistem yang harus direformasikan untuk mengembalikan keadilan kepada rakyat, termasuklah if you are a minister, you see, you must force your minister, all the ministers, whether federal level or state level, dan ini janji kita, kalau dah bergelar menteri, anak-anak ataupun suami, kadang-kadang isteri, tidak boleh menerima satu sen pun projek kerajaan. That has to be the demand. Because you choose a leader bukan kerana you rasa, oh, tak apalah, kita bagilah dia peluang bawa Mercedes, dia kan menteri. You know, kita bagilah peluang dapat rumah besar, kondominium, kadang-kadang kalau lembu dia nak masuk, tak apalah, it's okay. You know, jadi this moment, you know, the fact that you have privilege associated, tak boleh. Kita harus mengingatkan pemimpin dan rakyat harus bantu kami untuk memastikan mereka ini melayan, berkhidmat untuk rakyat. So, for me, the biggest important word attached to kepimpinan itu amanah. Amanah. I am happy that it is 5 years. Every cent I get every month goes back to my constituency because I don't have enough money. And I have an understanding husband who has to fork out money to help. Because it teaches you about public service. Kadang-kadang orang lupa, you jadi ahli politik ni untuk apa? Nak bawa kereta besar, nak duduk rumah besar, kadang-kadang isteri pun besar, ataupun suami yang besar. Have to be fair, not just wives, husband also. See, and fair. Jadi
Kita harus mengajar masa depan, generasi masa depan yang ada nanti. It is about really dedicating your life for the public. You have to be clean, you have to be full of integrity and credible to the public. Baru ada rasa hormat. Ini bila menteri pun tak guna, bukan sahaja tak boleh, kita pecat. You tak boleh pecat. Satu hari dia kata nak buat RCI, tiba-tiba hari Selasa dia kata tak jadi pasal ada keutamaan lain. I mean, in England, you would have been destroyed. That is it. There goes your future in politics. Tapi kat Malaysia, tak apa, it's okay. Nothing is made out of this. It's so unacceptable. Jadi inilah yang pada saya harus kita minta ubah. Sama juga, bukan saya kata Pakatan Rakyat ini sempurna. Bukan saya kata whatever Pakatan does is perfect. No. We need a strong opposition. You see? Maybe a strong ambassador in Mongolia. I'm not so sure. But okay, never mind. You know, whatever it is. The point is, we must always strive to do better. You see? Because once you stop listening, then it makes you irrelevant. You don't understand the plight of the rakyat. And so, we need to improve. This 5 years, I know there's many more things we can do better. We need your support, we need your feedback, we need this engagement process to take place. Tapi, I boleh kata lah, 5 tahun yang kita perintah ni much more superb than Barisan Nasional in the past 55 years. I mean, itu hakikat. Dan yang saya minta sekarang ini adalah bila masa kita tengok di peringkat kawasan setempat, Padang tidak sama rata. You do not have a level playing field. Someone asked me, even in wilayah persekutuan, bagaimana tentang servis? Saya kata ya. Kerana itu dalam Pakatan manifesto kita, pengembalian pilihan raya kerajaan tempatan. You need to have local councillors to make sure every kawasan you have someone you can be accountable for, and a mayor that doesn't just spend your money but takes orders from his political masters. Have you even asked? You know, the fact is, if I just minta all the developers show how many penthouse units you've given to previous mayors, I tell you, satu-satu tu habis masuk penjara tau. Yeah, nak approve ni development, mayor lah. Mayor dengan the particular department. They don't ask the member of parliament. No way. They can just go bulldoze the particular area. In Kampung Kerinci, how many acres? What? 57 acres. 57 prime land acres, ya. Direct tender bagi kepada IJM joint venture dengan juga ini nama dia Amona Sdn Bhd. Dia dulu associated dengan Pak Lah. How do I know this? Because when Bukit Gasing, your Green Lang, your past Green Lang lah. Okay? Sorry. Okay, so kita bantah because they basically reduce the buffer zone. You say DBKL ala Green Lang, you know, whatever. So they decrease the buffer zone. Saya kata, kenapa you kurangkan kawasan hijau? Di Kuala Lumpur tak banyak. You tengok kalau di UK tu, you tengok di Central Park di Amerika Syarikat, betapa mereka menghargai kawasan hijau. Kerana anak-anak kita nak main, nak lari, itulah yang kita dapat, yang kita ada pun. Twin Towers, berapa tahun pun tinggi, lepas tu kalah dengan bangunan di China. You see, always look at your heritage, at your identity, at your culture. Value these things because they are what makes Malaysia special. Malangnya, jawapan mantan Datuk Bandar, itu you kena tanya Tan Tun Abdullah Badawi dan EPU, kerana itulah persetujuan dalam oleh Perdana Menteri terdahulu. So, they basically took off some of the buffer zone, beri kepada projek dan juga pemaju yang terpilih. Jadi yang saya minta di sini adalah bila kita beri komitmen untuk reformasi politik, menukar cara bagaimana keadaan dijalankan sekarang ini untuk memastikan akhirnya we have a more democratic government but a more safe environment. You see, people say we are so liberal. You know, human rights every day, but you don't care about people's safety. Of course not.
When we are talking about, reformasi PDRM, apa maksud dia? Nanti PDRM pun macam, tengok reformasi, bahaya bunyinya. No, relax. Maksudnya, seperti yang saya ambil oleh apa? Saya rujuk dua orang. Satu, seperti Wabi Shiva Rasa sebut, former number 2. Next time nak orang podium okay. Ni former number 2, nama dia Datuk General Ghafir, iaitu bekas nombor 2 Panglima Tentera Darat Malaysia. Okay? Dan beliau menyatakan the biggest problem is the politicization of police's operation. Jadi saya menekankan di sini terdapat kegagalan lengkap perisikan. Maknanya unit risikan kita telah tidak berfungsi. Jadi apabila penceroboh sampai, kita tidak tahu. Mengapa ini berlaku? Adalah kerana mereka yang bertanggungjawab, keupayaan kita dari segi perisikan asing luaran, kekuatan dan aset sebaliknya telah digunakan untuk operasi politik sejak tahun 2000. Jadi kita kata sekarang ini seperti dinasihatkan oleh Datuk Fauzi. He is the former CID Chief of Kuala Lumpur. He has since joined PAS. So kenyataan dia kata, Wabi Nurul Izzah, pimpinan Pakatan Rakyat, bila kita memerintah, jangan lupa berikan kuasa kepada Ketua Polis Negara. Kerana sekarang Ketua Polis Negara kadang-kadang terpaksa menagih, nak minta peruntukan tambahan, nak bayar gaji anggota tambahan, nak beli peralatan tambahan, semua Menteri Dalam Negeri yang terpaksa luluskan. So do you understand that very unhealthy level of control that exists? Jadi kerana itu kita kata you must empower. Kita memang menyatakan perlu satu badan yang profesionalisme dan juga efisien, pada masa yang sama konsisten. Pakcik saya ni dulu anggota polis. Jadi semasa saya membesar, saya melawat kuartus polis. Boleh periksa, special branch can check whether I'm telling the truth or not. You see? Jadi tentunya yang menteri-menteri ni, mereka bukan saja tidak mengenali dengan rapat. Okay? Keluarga mereka kaya-kaya, nak cakap. Keduanya, kalaulah ada ahli MIC feel, so sad lah, what's going to happen to my leader if they lose? Ataupun pimpinan MCA you masih sayang, ataulah pimpinan UMNO yang you masih kasih. Saya nak cakap, don't worry, mereka ada rumah bukan saja di Kazakhstan, mereka juga ada rumah di Australia, di Singapura dan juga di England. Mereka boleh pindah di mana-mana yang mereka mahu. Kita ni yang duduk dan terpaksa duduk di Malaysia. Jadi yang saya minta dalam pilihan raya kali ini, bila dekat kejayaan, bukan sahaja kita perjuangkan, kita pilih masa depan yang akan menjamin pendidikan lebih baik yang percuma untuk anak-anak, tapi pastikan kita buat sedaya mungkin to ensure the elections are free and fair. We will be doomed if warga negara baru Barisan Nasional yang akan memilih dalam pilihan raya yang akan datang. Dan pada mereka yang kata kita akan bankrupt, satu saya nak jelaskan tentang isu PTPTN. Sesiapa yang merujuk kepada sistem pendidikan di Amerika Syarikat, you will understand there is such a thing called Student Loan Forgiveness Act. Because you have a position where hutang terkumpul telah mencecah 30 bilion ringgit. Setiap tahun peratusan tambahan 11%. Kadar kutipan berapa? 2 bilion. Kenapa? Antaranya rekod-rekod peminjam telah hujan, koyak, seperti yang didapati oleh laporan Ketua Audit Negara. Kenapa dipilih company kroni untuk buat kerja-kerja pentadbiran? Is it? So you must understand, we must salvage the future. So what we are proposing to you is an economic solution that has been well thought of by various institutes and economists collaborating with Pakatan Rakyat. All we ask is one chance. Please, tolonglah aunty-aunty, nanti aunty dapat sari, tolonglah. Sari you ambil nanti. Duit you ambil, minta lebih pun tak apa. Itu BRIM more than 50 years baru nak terfikir bagi ke? Dulu tak ada fikir ke? No, sorry lah, kan admit. Please, you should have thought of it long time ago. Okay? But the point is, saya minta you, bila you ambil duit, itu duit kita.
Tapi berjuta-juta dia bagi dan dia akan habiskan duit kita kalau kita biarkan mereka memerintah. Yang projek MRT, you tahu siapa dapat? Itu golf partner. You laugh. We had a big company from England, Balfour BT. And before you ask, no, I don't have a share in it. Okay? Balfour BT is one of the most biggest company. They bid, they won the bid. We procured and showed people the document. And then dia bagi kat George Ken. Pasal George Ken pandai main golf dengan Perdana Menteri. Bagus lah. Bagus. Alhamdulillah. Lepas ni saya pun nak take up golf. Yeah, so can you imagine? Dan bukan itu saja. Bila dah bagi itu, Wafizi Ramli tunjuk dokumen. Apa dia buat? Beliau disiasat bawah Akta Rahsia Rasmi. So even the project, water, toll, IPPs, everything's under the much beloved act of the Official Secrets Act. You see? Hang pergi sembunyilah semua perjanjian Syed Mokhtarnya dengan geng bawah Akta Rahsia Rasmi. So again, I tell you, please end this era of power absolutely corrupting the entire country. I ask for one chance and I'm telling you, kalau lepas 5 tahun ni nak undi UMNO lagi, pilih undi. Nak buat macam mana? Demokrasi kan? This is a democracy. But the point is, I do not want us to wait until the 14 GE. 14 pilihan raya ke-14, nanti you kena ingat, pilihan raya ke-14 nanti elect Pochi. I tell you, no more money because everything's being given away now. Dan kalau mereka beri duit, pada saya yang penting di sini penghormatan, respect for one another, which we must cultivate every leader from today. Ya? Dan kalau nak jawab, kalau dia paksa juga undi, you must say dengan hati yang terbuka dan jelas. Alamak, ini ke Virupemilih? Okey kan? I practice lagi lah. Maksudnya tak mau lah. Maksudnya tidak perlu. Jadi dengan itu saya tak mau cakap panjang. Oh, ini ke Virupemilih. Okey. This is my teacher. Jadi saya fikir setakat itu. Selepas ini saya akan pergi ke ceramah di PPR Kerinci. Jadi you tengok macam mana Pakatan Rakyat Pembawa Perubahan. Kita nak buat ceramah saja, tiba-tiba datanglah BN buat satu konsert khas. See? I mean, thank you very much lah Minister of Federal Territories. You know I'm going to go there, you want to do a concert for me. Lucky draw also. Oh, you're going lah. You better win the television Better win television, put for our markas Yes. Okay, sekian, terima kasih ya. Maaf kalau kasar bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima thanks dan juga share ni. Ini kali lah. Thank you very much, ladies and gentlemen.